Makin bro. Dengar. Okey, tunggu. Tak tolong Pak Kenter. Okey. Ni jangan sambung lagi. Ubahan songsang. Okey, minggu lepas kita tengok setakat nak keluarkan dia punya persamaan dia. Okey, so minggu ni kita sambung macam mana nak cari nilai sesuatu pun boleh ubah. Okey. Okey, tengok dulu soalan-soalan contoh. Okey. Diberi Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 2 punca kuasa 2X dan Y sama dengan 15 apabila X sama dengan 0.64. Cari nilai X apabila Y sama dengan 0.8. So dia cakap Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 2X. So Y berubah secara songsang dengan punca kuasa 2X. Sorry. Salah lagi. Punca kuasa 2X. Okay. So tukarkan ke bentuk persamaan. Y sama dengan K, tempat 1 gantikan dengan K, punca kuasa 2X. So dia cakap Y sama dengan 15. Okay. X sama dengan punca 0.64. Okay. So K sama dengan K sama dengan 12. Okay. So Y sama dengan 12 per punca kuasa 2X. Okay. Kemudian dia kata cari nilai X apabila Y sama dengan 0.8. So bila Y sama dengan 0.8, okay, nak cari nilai X. Okay. So bila sebarang pun boleh ubah berada di bawah perpecahan, okay, awak tak boleh terus X sama dengan, mesti bawa dia naik ke atas dulu. Okay. So bawa dia naik ke atas, tukar tempat dengan 0.8 lah. Okay. So punca kuasa 2X sama dengan 12, 0.8 bawa turun ke bawah balik. Okay. Tukar tempat dengan punca kuasa 2X. Okay. So X sama dengan 12 bahagi 0.8. Okay, 15. Sorry, punca kuasa 2, 15. X sama dengan 15 kuasa 2 lah. Okay, 220. X sama dengan 225. Okay, yang kedua dia bagi dalam bentuk ubahan. Okay, Y berubah secara songsang dengan 1 per X kuasa 3. Okay. So, Y sama dengan K per X kuasa 3. Y sama dengan 0.25 K per 6 kuasa 3. Okay, so K sama dengan 6 kuasa 3 darab dengan 0.25. Okay, 54. So Y sama dengan 54 per X kuasa 3. Cari nilai Y bila X sama dengan 1.2. So Y sama dengan 54 bahagi 1.2 kuasa 3. So 54 bahagi 1.2 kuasa 3. 31.125 per 4. Okay. Ketiga 1.2 kuasa 3. Tak ya? Betul ke? 125 per 4. Satu 1.2 kuasa 3 kan cikgu?
1.2/3 darab bahagi 54 bahagi dengan 1.2/3 dapat apa? 125/4 Ya. Betul? 1/4. Okey, betul. 125/4. Okey. 125/4 ataupun 31.25. Okey. Okey, so apa dia punya soalan dia, okey. Benda yang sama saja macam awak buat ubahan langsung. Okey. Tak, dia tanya ungkapan, dia suruh kita cari nilai sesuatu pun boleh ubah. Okey. So, cikgu nak awak cuba buat soalan A dan soalan B. Okay. So, dia ada 4 soalan lah. Setiap soalan ada 2 soalan. Okay. Hantar kat cikgu. Ya. Soalan A. Kenapa? Soalan A tak nampak. Soalan A tak nampak. Cikgu naik Sekejap. sikit. Sekejap. Okey. Nampak ke? Sekejap, cikgu besarkan sikit. Tak nampak tu, tak nampak yang English dia kot, yang BM dia nampak tak? Ni, yang BM dia nampak tak? Nampak. Nampak. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله Kini kadang dia menjadi bahagia. Bina. Ingat persamaan ataupun ungkapan biasakan bagi nilai K itu dalam pecahan. Nak cari nilai pun boleh ubah kalau jawapan dalam pecahan atau perpuluhan tak ada masalah. Tapi persamaan tu guna dalam pecahan.
Aziz, soalan B1. Soalan persamaan tu, okay, jangan tulis dalam perpuluhan. Sebab dalam exam dia selalu bagi dalam bentuk kira dalam bentuk perpuluhan, nanti awak tak jumpa jawapan dekat soalan. Dekat pilihan jawapan awak tak jumpa nilai dalam perpuluhan. Man, kuasa 2 pindah mana boleh jadi kuasa 2 lagi. Oh, oh iyalah cik. Ha. Ini mesti jadi punca kuasa. Okay, soalan B1 banyak yang buat perpuluhan. Okay. Jangan buat dalam perpuluhan ke awak tak tahu macam mana nak tukar dalam pecahan. Pilihan jawapan jarang dia bagi dalam perpuluhan. 4.25 macam tu. Man, soalan B2 tak ganti nilai pun, nilai nak cari nilai X, nilai D tak ganti. Tengku, tak boleh pindahkan terus I. Bila pun boleh ubah duduk di bawah perpecahan, awak tak boleh terus I contoh kan. Bila kita ada satu sebutan yang pun boleh ubah dia duduk di bawah, awak tak boleh terus I X sama dengan. Tak boleh. Sebab pun boleh ubah ni duduk di bawah. Okay. Kalau dia duduk di atas lain lah. Kalau 3 sama dengan X per 5. Yang ini boleh terus nak, yang ini boleh terus nak X sama dengan. Ini boleh terus X sama dengan bawa 5 ni atas. Tapi kalau yang pun boleh ubah duduk di bawah, kita tak boleh terus tulis X sama dengan. Awak kena tukar tempat. X naik atas, 3 turun bawah. Baru dia boleh jadi X sama dengan. Faham tak? Cikgu, so kiranya yang B1 tu kira dia kena dalam perpuluhan lah. Nilai K dalam pecahan, bukan dalam perpuluhan. Mana ada cikgu buat dalam perpuluhan. Itulah awak tak buat homework. Nilai K semua dalam pecahan. Soalan mana ni? Nilai-nilai K ni cikgu tak nak ulang dah. Dah dua kali kelas dah cikgu ulang. Cikgu, Ya. saya
Cikgu kan tadi cikgu cakap kalau X tu duduk bawah, kita tak boleh nak Tak boleh tukar. X sama dengan. Kena bawa dia naik dululah. Maksudnya Bawa dia akan nak. jadi punca kuasa lah. Macam mana? Maksudnya E tu akan jadi punca kuasa lah kalau dia duduk belah sana. Tak. Bukan. Kita bawa dia naik. Kita bukan nak cari E lagi. Kita nak bawa dia naik dulu. So, kalau dia ada E kuasa 2, bawa naik E kuasa 2 lah. Dia kena bawa bagi dia duduk, bagi dia naik atas dulu. Lepas tu nanti barulah awak pindahkan kuasa 2 tu. Bila awak nak pindahkan, kalau lah sebutan tu pun boleh ubah dia ada punca kuasa. Contoh macam ni. Okay. Bawa naik tu, kita bukan nak bawa naik punca kuasa. Kita nak bawa naik X dengan punca kuasa tu. So bawa naik dia tak ubah apa-apa. Bawa lah naik duduk sebelah 3, jadilah operasi darat dekat sini. Bila dia dah naik atas, barulah boleh tinggalkan dia sama dengan. Bawa 3 turun balik. Kemudian barulah boleh pindahkan punca kuasa pergi sebelah sana. Faham. Cikgu. Okay. Alia, persamaan bila awak nak cari, awak nak bentukkan ungkapan balik. Jangan apa persamaan yang awak keluar dalam bentuk persamaan yang ada K tu, persamaan tu janganlah ubah dia punya apa yang ada kat persamaan tu. Persamaan awal awak buat D sama dengan 1 per E kuasa 2. Tapi persamaan yang kedua tu bila ada K, nak masuk nilai K, E tu dah hilang kuasa 2 dah. Ya dah. Sekejap saya betulkan. Soalan nombor 2 tak ada persamaan tu. Awak cari nilai K, betul awak terus jawab soalan nombor 2. Cari nilai K tu bukan persamaan. Persamaan ni kita tulis balik ubahan yang dia bagi. Cuma tempat K tu kita gantikan dengan nombor. Nilai X pun salah juga tu.
Hikman, persamaan tempat K sahaja yang salah ni, soalan A2 ni. Sekejap. Mana ni? Oh, dua-dua soalan kedua. Okey, kalau K salah, yang lain pun confirm salah Kosong 0625 paper Umairah, soalan nombor 2 tu, mana awak punya jawapan nombor 1? Yang kejap guys. Yang mana jawapan untuk nombor 1? Soalan nombor 1 tu salah sebab awak punya persamaan dah salah dah. Ini persamaan, ini ubahan sonsang, bukan ubahan langsung. Jangan guys. Aidil, awak tak boleh pindahkan 1/4. Soalan kedua tu tak boleh pindahkan 1/4 pergi sebelah kiri. Sebab huruf pun boleh ubah tu duduk di bawah. Dia kalau nak pindah bentuk pecahan, kalau huruf tu duduk ke atas baru boleh pindahkan. Contoh 20 sama dengan 1/4 X. 20 sama dengan 1/4 X. Dua situasi yang berbeza. 1X duduk atas, 1X duduk bawah. Okey, yang kalau awak nak pindahkan 1/4 pergi sebelah sana, yang ini je yang boleh. Yang ini tak boleh pindah 1/4. Sebab apa? Sebab ini bukan 1/4, ini 1/4 X. 4X tu satu sebutan. Dia bukan asing. Kalau yang atas ni 1/4 asing, X asing. 1/4 darab X. Yang bawah ni 1/4 X. Sebutan pun lain. 1/4 X, okay, 1/4 darab dengan X yang atas tu. Yang bawah 1/4 darab X. So yang bawah ni, okay, awak kena bawa 4X ni naik atas. Tukar tempat dengan nombor atas ni turun bawah. 4X naik atas, 20 turun bawah. So dia jadi 4X sama dengan 1/20. Kemudian bawa lah pindah 4 ni ke sebelah sana. X 1/20 bahagi dengan 4. Baru cara yang betul. Faham tak, Din?
Jadi boleh faham tak? Okey. Alia, okey. Mungkin ada yang lain juga dapat jawapan macam tu Okey. Untuk soalan, okey, cikgu tunjuk je lah Dan drag lama masa ni. Okay. Apa yang tak tahu buat tu, tengoklah balik kelas-kelas sebelum ni. Siapa yang mana yang tak masuk kelas, yang tak buat homework, tengoklah balik video sebelum ni, buatlah homework. Okey, cikgu tunjuk yang ni. So, soalan yang pertama dia cakap D berubah secara songsang. Okey, berubah secara songsang. Okey, bukan berubah secara langsung. Berubah secara songsang, bentuk ubahan dia 1/E kuasa 2 dekat bawah. Okey, songsang dia mesti dalam keadaan pecahan. So, D sama dengan, tempat 1 gantikan dengan K. Okey. Per E kuasa 2. Hilangkan 1 tu. Bila kita tukar bentuk persamaan, 1 tu hilangkan terus. Jangan letak lagi dekat situ. Dan D25 K per 0.8 kuasa 2. So, K sama dengan 25 darab dengan 0.8 kuasa 2. Okay. So, K sama dengan 16. Okay. So, soalan 1 bukan ini jawapan dia. Okay. Ada yang buat sampai sini, lepas tu dia berhenti. Lepas tu buat soalan kedua. Okay. Ini cari nilai K. Nilai K, semua soalan ubahan kena cari nilai K. Dia takkan tanya cari nilai K. Sebab semua soalan memang kena cari nilai K. Kalau tak ada nilai K, kita tak boleh jawab soalan persamaan. Kita tak boleh jawab soalan suruh cari nilai pun boleh ubah. Okay. So, tak akan ada soalan yang disuruh cari nilai K. Nilai K tu memang wajib kena cari. Okay. So, dah dapat nilai K, nak jawab soalan 1, kenalah gantikan balik K ni masuk dalam persamaan. Okay. So, D sama dengan 16 per E kuasa 2. Ini soalan 1, persamaan. Soalan kedua, cari nilai positif E apabila D sama dengan 0.64. So, D sama dengan 0.64, 16, E kuasa 2. Okay. So, bila pun boleh ubah duduk di bawah, awak kena bawa dia naik dulu. Okay. Bawa naik, dia akan jadi operasi darab dengan 0.64. Okay. So, untuk nak shortcutkan dia, awak bawa naik yang bawah, pecahan bawa naik atas. Yang atas tu bawa turun terus. Okay. So, dia jadi, sebab dia akan jadi benda yang sama je. Okay. So, awak tak perlu tunjuklah E kuasa 2 bawa naik atas tu dia darab dengan 0.64, kemudian baru nak turunkan balik 0.64 jadi bahagi. Switch tempat terus. Okay, ubah terus. So, E kuasa 2 sama dengan 16 bahagi 0.64. So, dapat 25. Okay, so E sama dengan punca kuasa 2, 25. Okay, sama dengan E sama dengan 5. Okay, soalan yang kedua. Dia bagi dalam bentuk ubahan songsang terus. Okay, dalam simbol ubahan terus 1 per E. So, kita tukarlah kepada bentuk sama dengan K per E. So, gunakan, nak cari nilai K, gunakan nilai D dan E yang ada kedua-dua nilai. So, kita pakai yang depan ni. 0.625 sama dengan K bahagi 4. So, K sama dengan 0.625 darab dengan 4. Okay. So, dapat K 1/4. Okay. Jangan ambil 0.25. Sebab apa? Sebab dalam soalan SPM, dia guna nilai dalam bentuk pecahan. Okay. Sebab tu cikgu tak bagi nilai K guna dalam perpuluhan. Okay. Walaupun dalam perpuluhan tu jawapan tu betul. Okay. So, macam mana nak ganti? Okay. Mungkin ada yang tak tahu ganti, dia letak dalam perpuluhan. Okay. Bila awak nak ganti nilai K kalau dapat pecahan,
Okey, nilai atas letak di atas, nilai bawah pecahan letak di bawah sekali dengan huruf. Dia jadi macam ni, 1/4 E. Okey. Kemudian D sama dengan 125, 1/4 E. Okey, bawalah 4 E ni naik atas, tukar tempat. 4 E sama dengan 1/125. Okey. So E sama dengan 1/125 bahagi dengan 4. Okay. Cumanya dalam kalkulator macam mana nak tulis? Okay. Kalau awak rasa susah nak bahagi pecahan, nombor pecahan nak bahagi lagi dengan 4, okay, awak tukar je lah 1/1, dan tak payahlah pakai 1/125 dalam pecahan. Okay, ambil lah nombor perpuluhan dia. Okay, berapa nombor perpuluhan dia? Oh, okay. Yang ni yang cikgu nak tunjuk tadi ni. Ada siapa tanya cikgu tadi? Tak ada. .25 bahagi per 125. Okey, yang ni ada orang tanya cikgu tadi, okey. Yang pakai kalkulator 570 MS. Okay. Kalau awak bahagi 1/4 bahagi dengan 4 kan? Sekejap. 1/4 lagi. 1/4 bahagi dengan apa cikgu buat ni? Dari 4 E naik atas 1/125. Okey. So E sama dengan 1/125/4. Okey. So dalam kalkulator awak kena letak macam ni. 1/125 ni duduk satu kurungan. Okey, bahagi dengan 4. Okey. Tapi bila awak tekan kalkulator, dia keluar macam ni, dia keluar bentuk piawai tu. Itu kita panggil bentuk piawai yang ada 10 kuasa tu. Macam mana nak tukar? Cikgu tak keluar bentuk piawai tu. Awak bahagi apa? Oh, 0.25 bahagi dengan 125. Oh, okey. Sorry, kalau awak pakai bentuk pecahan ni, okey, dia akan bagi, maksudnya awak pakai 1/125 ni dalam pecahan, dia akan bagi terus nilai dalam pecahan. Tapi okay, kalau awak tukar 1/125 ni kepada perpuluhan dan bahagi dengan 4, kalkulator dia tak tunjuk bentuk pecahan kan. So awak tukar je lah bentuk pecahan Alia. Tak payah pakai bentuk perpuluhan. Tekan je shift ABC tu, tukar pecahan. Dia ada cara lah nak dapatkan nombor yang 10 kuasa, -3, -03 tu, nak dapat nilai sebenar tu, adalah button dekat kalkulator tu, tapi tak payahlah awak tekan je shift ABC, ambil jawapan dalam pecahan. Nampak tak Alia dalam pecahan? Jawapan dia 100. Ha? 1/500. 1/500. Tapi kalau awak nak tukar juga 1/500 tu dalam perpuluhan kan, macam tu aja. Okay, kalau awak tekan button ABC, dia akan tunjuk 2, okay, 2 darab, dia letak kat situ, ini untuk yang guna 570 MS 10 -03. Dia tunjuk macam ni kan. Okay, ini kita panggil bentuk piawai nombor ni. Okay, awak belajar masa form 3 bentuk piawai ni. Okay, macam mana awak nak tahu nilai sebenar nombor ni? Okay, awak kena tekan shift dan juga button kita check dulu. Okay, shift dengan button ENG.